Assalamualaikum and good morning for everyone. Alright. Today I will prefer for the teaching learning video, which is revision for chapter 10. So we cover all section in chapter 10, which is section A, B, and C. Okay. So jadi untuk uh, teaching video kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita selesaikan masalah dalam kita punya exercise yang saya bagi dekat kamu hari tu. So jadi video ni kamu boleh tengoklah bagaimana cara untuk menjawab bahagian A, B, and C dengan betul. Okay, so jadi please watch the video and please make more practice and study. Okay, I hope you enjoy for this video. Okay. Alright, for the section A, question 1. Okay. Rajah berikut menunjukkan sebahagian daripada laluan mendaki bukit. Antara EF, GH, HI dan JK, laluan yang manakah paling cerun? Okay. So, bila dikatakan paling cerun, so dia maksudnya adalah curam, paling curam. Dalam bahasa Inggerisnya adalah steepness. Okay, so kita nak tengok dia punya kecuraman bukit. Okay, manakah satu paling curam? Okay, nak cakap dekat sini yang paling curam adalah JK. Okay, jawapan dia adalah JK. Kenapa JK? Okay, so kat sini kamu boleh gunakan pembaris and then kamu garis yang nampak straight line. Garis ikut kecerunan ni. Okay, sebagai contoh JK. Okay, kamu boleh garis. Okay, disebabkan saya tak ada pembaris, saya akan gunakan straight line punya ni lah. Okay, anak panah straight line ni kan. Okay, let's say. Okay, tu kan. So, jadi saya ubah yang ni, saya tebalkan sikit biar nampak lagi jelas. Okay, itu adalah kecerunan JK. Okay, now kita tengok pula kepada kecerunan GH. Ini adalah kecerunan GH. Kita tebalkan sikit. Okay. So, now kita tengok pula kepada kamu boleh guna pembaris ya. GH, HI. Okay, itu adalah HI. Okay, and then the last one is EF. Okay. So, yang manakah punyai bukit yang manakah paling curam? Okay, so kat sini kita boleh tengok antara kat sini antara yang paling nampak curam adalah HI dan JK. Okay, so dekat sini kita boleh tengok HI dengan JK. So, yang mana paling hampir dengan Pak CY? Okay, yang mana kecerunan yang paling hampir dengan Pak CY dia mempunyai kecerunan yang paling tinggi ataupun kecuraman yang paling tinggi. So, that's all. Jawapan dia adalah D. Kita bandingkan HI dengan JK. So, of course lah JK lebih sedikit curam berbanding HI. So, jawapan dia adalah D. Gunakan pembaris. Okay. Now, kita tengok pula kepada soalan yang kedua. Okay, rajah 2 di bawah menunjukkan garis lurus
PQ yang dilukis pada suatu satah kartes diberi bahawa OP equal OQ, maka kecerunan PQ ialah OK. So dia tak bagi titik kan untuk Q dan untuk P, tapi kita tahu Q ni adalah pintasan X ataupun intersect of X. Okey, dan titik P ni adalah pintasan bagi Y ataupun intersection of Y. Okey, so contoh kita kena buat anggaran sebab dia kata jarak OP dengan OQ adalah sama. Okey, so kita anggarkan kosong ke Q ni adalah 1. Positif 1. So kosong ke P kita adalah negatif 1. Kita anggarkan dia. Okey, jarak dia. So maka titik P ni adalah kosong negatif 1. So jadi titik Q ni adalah 1 dengan kosong. So kita boleh cari kecerunan. Kita guna pintasan. Okey, so kita guna formula kecerunan pintasan. M equal negatif Y over X. So negatif formula dia. Y kita ni negatif 1. Okey. So X kita 1. So negatif positif 1 bahagi 1 of course equal 1. So that's all. Jawapan dia adalah C. Okay, now kita tengok pula kepada soalan yang ketiga, objektif. Okay, berdasarkan rajah di bawah, garis lurus manakah yang mempunyai kecerunan terbesar? Okay, saya dah bagi tahu untuk soalan satu tadi, macam soalan satu tadi. Kecerunan yang paling tinggi adalah kecerunan yang paling hampir dengan paksi Y. Ni kalau hampir dengan sama ataupun hampir dengan paksi Y, kecerunan adalah paling tinggi. Manakala kalau kecerunan paling hampir dengan paksi X, dia mempunyai kecerunan yang paling rendah. Ini high gradient. Ni low gradient. Okey. So jadi berdasarkan garis lurus GH, KL, MN dan TJ, so yang mana mempunyai kecerunan yang paling besar? Of course adalah TJ. Okey. So jadi jawapan dia adalah C. So manakala kalau sebaliknya soalan tanya mempunyai kecerunan paling terkecil, of course jawapan dia adalah GH, kosong terus. Okey, atau second MN. Okey. So kita tengok pula untuk soalan yang keempat. Okey, kecerunan garis lurus PR dalam rajah di bawah ialah, okey, kita gunakan formula kecerunan yang melibatkan distance, vertical distance divided by horizontal distance. Okey, so kita punya vertical 15 cm, kita punya horizontal 5 cm. So kita bahagi 15 cm bahagi 5 cm, cm out, cancel, and 15 bahagi 5, 3, 1. So dapat 3. So jawapan dia adalah A. Okey. So now kita tengok pula kepada soalan yang kelima. Rajah berikut menunjukkan sebatang penyapu disandarkan pada sebuah dinding. Okey. Cari kecerunan penyapu itu. Okey, sama macam soalan yang keempat tadi. So kita gunakan kecerunan yang melibatkan distance, iaitu M equal vertical distance divided by horizontal distance. Okey, kita punya horizontal 45 cm. Kita punya vertical distance 54 cm. Okay, sorry. So kita punya vertical distance adalah 54 cm vertical. Kita punya horizontal 30 cm. So kita bahagi
54 bahagi 30, kita cancel kita punya sentimeter, and then 54 bahagi 30 kita dapat 1.840. Okey, so jawapan dia adalah D. Okey, good. So jadi, kita tengok yang seterusnya iaitu soalan yang ke-6. Kecerunan garis lurus yang melalui titik 25 dan negatif 72 ialah, okey, so yang ni kita boleh gunakan formula kecerunan yang melibatkan koordinat, iaitu kecerunan sama dengan y2 tolak y1 divided by x2 minus x1. So, kita katakan titik 2 ni adalah x2, ni y2, ni x1, y1. Okey, so kita isi dalam formula ni, y2 kita 5, y1 kita 2, x2 kita 2, tolak x1 kita negatif 7. Okey. So 5 tolak 2 di 3, 2 tolak negatif 7. Negatif positif. So jadi 2 tambah 7 jadi 9. Okey. So kita boleh bahagi 3 bahagi 9, 1/3. So jadi the answer is 1/3. So jawapan dia adalah A. Okey. So now kita tengok pula kepada soalan yang ke-7. Okey, soalan yang ke-7. Okey, rajah di bawah menunjukkan satu garis lurus. Kecerunan garis lurus itu ialah negatif 3/4. Cari nilai M. Okey, so dia suruh cari nilai M dekat sini. Okey, so dia dah bagi kecerunan ni kita punya M. Okey, so jadi kita boleh gunakan formula yang seperti soalan tadi, iaitu soalan 6, iaitu kecerunan yang melibatkan koordinat. So kita tulis dulu formula. M sama dengan y2 tolak y1. Kenapa kita guna formula ni? Sebab soalan diberi dalam bentuk koordinat. Okey. So x2 tolak x1. Okey, kita punya M telah diberi. Okey. So kita anggap M ni adalah y2. Okey. So ni adalah, okey, sorry. Okey, sini kita boleh tandakan x2. Okay, yang tadi tu salah. Okey, yang saya cakap tadi tu salah. Okey, ni x2, ni y2, ni x1, ni y1. So x2 kita adalah M. Okey, so jadi y2 kita adalah 8 tolak y1 kita adalah 2. So x2 kita adalah M. So biarkan je M. So x1 kita adalah 5 tolak 5. Okey, so diberi nilai kecerunan M ni sama dengan negatif 3/4. So kita masukkan je nilai M tu, negatif 3/4 sama dengan yang ni, 8 tolak 2, 6. M tolak 5 tak boleh kan? So still je M tolak 5. So jadi, okey, apa yang perlu kita buat? Okey, seperti biasa kita darab silang. Naik 4 ke kanan sebelah atas dan kita naikkan M tolak 5 ke atas sebelah kiri. Okey, so solution dia negatif 3 darab M tolak 5 sama dengan 6 kali 4. Kita darab silang. Yang ni pindah ke sini, yang ni pindah ke sini. Okey. Now negatif 3 darab M jadi negatif 3M. Okey, negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 5. So jadi positif 15. 6 kali 4, 24. Okey, so now kita pindahkan positif 15 ke sebelah kanan. So dia akan jadi negatif 24 tolak 15. Sebab ni kan positif, so kita pindahkan ke sini jadi negatif. So ni still negatif 3M. So 24 tolak 15, so jadi 9. So sini kita dapat negatif 3. So jadi saya pindah ke atas ya sebab tak muat. Okey, saya pindah ke atas. So jadi yang ni kan negatif 3M.
sama dengan 9. Okay, so kita ni kan darab. Negatif 3 dengan M ni darab. So kita pindahkan je negatif 3 saja ke bawah 9. So sebab kita pindah ke sebelah kanan. So kita akan dapat bahagi. So 9 bahagi negatif 3. So kita akan dapat, kita boleh bahagilah 9 dengan 3. So jadi kita dapat apa? 3 negatif still. Okay, ada negatif 3. So jawapan dia adalah negatif 3. So jadi kat sini jawapan dia adalah B. Okay, clear. Okay, now kita kembali kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan objektif yang terakhir, iaitu soalan 8. Okay, rajah berikut menunjukkan garis lurus MN yang dilukis pada satah kartes. Okay, diberi MN sama dengan 10 unit. Cari kecerunan MN. Okay, so garis MN ni kita bagi 10 unit. Dia diberi 10 unit. Okay, 10 unit. Okay. So, jadi apa yang kita perlu cari? First, kita kena cari titik N. Untuk kita cari kecerunan MN. Okey, untuk kita cari nilai N, apa yang perlu kita buat? Okey, kita dah tahu jarak kosong ke M adalah 8. Kenapa 8? Sebab kita dapat daripada koordinat M. Koordinat M ni adalah X, Y. So, kita tahu tinggi Y ni adalah 8 unit. Okey, so kat sini 8 unit sebab. Okey, tapi ON ni kita tak tahu sebab tidak diberi. So, sini adalah 8 unit. Okey, kita dapat dekat titik M kan. Okey, so jadi untuk kita cari O ke N, kita must use theorem Pythagoras. Okey, good. Theorem Pythagoras. Okey, so kita boleh cari, okay, kita anggap ON ni adalah sebagai B. MN kita sebagai C. And OM kita anggap dia sebagai A. Okey, so formula Pythagoras, theorem Pythagoras, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 equal C kuasa 2. Okey, so kita dah ada nilai A. A kita lah 8. Okey, 8 kuasa 2. Tambah B kita tak tahu, kita nak cari. So, C kita adalah 10 kuasa 2. Okey. So, B kuasa 2, kita pindahkan 8 kuasa 2 ke sebelah kanan. Ni kan positif. So, pindah ke sebelah kanan, dia jadi negatif 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey, 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Kita dapat, sekejap saya buka kalkulator. Okey. Okey, kita guna kalkulator. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. So, kita dapat 36. So, sini 3 dapat 36. So, B kuasa 2 kita nak cari. Ni B kuasa 2 kita nak cari B sahaja. So, pindah kuasa 2 ke sebelah kanan, dia jadi punca kuasa 2. 36. Okay, punca kuasa 2 36. Kita dapat 6. Okey, so kat sini kita dapat 6 unit. Okey. So, sini kita dapat ON, jarak kita ON 6 unit. Okey, so bila kita dapat jarak ON ni adalah unit, of course, kita titik N ni kan kita tahu dia adalah intersection X, pintasan X kan. So, jadi kita dah tahu nilai dia 0 ke 6, 0 ke N ni adalah 6. So, jadi koordinat untuk N adalah, okey, apa kita punya pintasan X? Kalau pintasan X mesti nilai X, N nilai sebarang nilai X, dan nilai Y mestilah kosong sebab pintasan X. So, jadi N X kita ni adalah 6 sebab
kita jarak ni 6, of course lah sini pun kita punya nilai X kita adalah 6. Kan jarak sini ke sini adalah 6. So, jarak untuk X tu adalah 6. So, Y kita still kosong. So, kita dah dapat nilai N. So, kita boleh gunakan nilai M dan nilai N ni untuk kita cari kecerunan. Okey, so kita gunalah formula macam biasa iaitu formula koordinat. Okey. Okey. 08. Okey, kita anggap dia X2, ni Y2, ni X1, Y1. Okey, Y2 kita 8. Tolak apa? Tolak Y1 kita kosong. Okey. X2 kita kosong. Tolak X1 kita 6. So, 8 tolak kosong, 8 lah. Kosong tolak 6, negatif 6. Kita pindah ke sebuah pengiraan ke sebelah kiri sebab tak muat. Okey, so 8 boleh bahagi dengan 6. So, kita dapat 4/3. So, jawapan dia, kecerunan dia adalah negatif 4/3. So, jawapan dia adalah A. Okey, clear for the section A. Okay. I hope you understand. Okay, now kita kembali kepada section B. Okay, I think section B tak ada masalah sangat. You all can answer all question. But, okay, kalau rajah 1, okay, kalau dia bagi unit, please write down your unit. Jangan tinggal 3 dengan 4 sahaja macam tu. Please, kalau soalan bagi unit, tolong tulis you unit. Ingat you unit. Kita adalah meter. Okey. So, kita tengok pula untuk rajah 2. Okey, rajah 2, jika dia beri di kotak macam ni, dia tak nyatakan apa-apa skala, please, satu kotak ni mewakili satu unit. So, jadi, bila kamu buat rajah 2, dia punya jarak mencacang, okey, 1, 2. Okey, betul, dah 2. So, please tulis you dalam unit. Tulis unit. Sebab dia bagi dalam bentuk kotak. Kalau bagi dalam bentuk kotak ni macam ni, please tulis you unit. Dan 7 ni jarak mengufuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu 7. So, jadi tulis 7 unit. Jangan tinggal 7 sahaja. Okey, tu untuk soalan 1 bahagian B. Okey, kita tengok pula kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni saya rasa korang tak ada masalah sangat. You all can ask. Okey, tapi ada certain pelajar masih lagi tertukar antara sifar dengan tak tertakrif ataupun undefined. Okey, so undefined. Okey, kalau kamu betul-betul tak ingat sangat ataupun tertukar, please lukis awak punya Mr. Slope Guide. Lukis muka dia. Okey, atas ke bawah positif. Okey, sorry. Bawah ke atas adalah positif. Atas ke bawah adalah negatif. Kalau hidung dia mesti straight. So, dia ada bentuk hidung, U. Okey, kalau mulut dia mesti tutup. Straight ke, straight ke paksing X. Itu mengufuk dan hidung dia mencacang ataupun menegak. So, dia ada punya lesung pipit. Okey, lesung pipit yang straight sama dengan paksing X ni adalah 0 ataupun sifar. Okey. Yang menegak sama macam paksi Y, batang hidung dia ni, dia ada bentuk hidung U, iaitu undefined. Okey, ataupun tak tertakrif. Okey. So, jadi, untuk sifar mesti dia straight sama dengan paksi X. Okay, ingat. Dan tak tertakrif dia mesti selari dengan paksi Y. Okey, ingat kamu punya gambar rajah Mr. Slope Guide. Okey, itu sahaja untuk soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang ketiga A. Okey, 3A, rajah di bawah menunjukkan 4 garis lurus A, B, C, D, C, F,
GH yang dilukis pada grid segi 4 sama. Okey, kalau gambar rajah bagi dalam bentuk kotak, please ingat dia adalah satu kotak sama dengan satu unit. Okey. So soalan ni kata cari garis lurus manakah yang mempunyai nilai kecerunan yang paling tinggi. Tandakan betul pada kotak yang betul. Okey, nilai kecerunan paling tinggi macam yang saya bagi tahu sebelum ni. Kecerunan yang paling tinggi adalah kecerunan yang paling hampir dengan paksi Y. Okey, ini height gradient. Okey, kecerunan yang paling rendah adalah kecerunan yang menghampiri paksi X. Ni adalah low gradient. Okey. So, jadi berdasarkan soalan ni dia nak kecerunan paling tinggi. Of course lah, paling tinggi adalah A, B. Okey. Kalau kamu tak tahu sangat, tak boleh nak banding dia punya kecerunan, please buat satu-satu and then cari nilai kecerunan. Okey. First, saya tunjukkan cari nilai kecerunan A, B. Okey, kita guna formula kecerunan distance, iaitu vertical distance divided by horizontal distance. Okey. Cuba kira kotak. Okey, vertical kita AB kan. Dia punya ni kan. Dia punya segitiga kan. AB 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 bahagi 2. Okey. So ni kecerunan dia 5/2 untuk AB. Okey, manakala untuk CD. Okey, kecerunan untuk CD. Okey, ni dia punya segitiga. Okey, dia punya vertikal 1, 2, 3, 4. Okey, tulis 4. Okey, dia punya mengufuk ataupun horizontal 1, 2, 3. Okey, 3/4 untuk CD. Okey, manakala untuk kecerunan EF. Okey. Okey, EF kita buat dulu segitiga dia. Okey, horizontal distance dia, vertical distance dia 3. So sini 3. Horizontal distance dia 1, 2, 3 also 3. So kita dapat 1. Okey. Kecerunan untuk GH. Kita buat segitiga dia. Kita boleh kira. Kalau kamu tak boleh nak banding, kita kira ikut kotak. Okey, so kita punya vertical distance kita 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so di 5. So dia punya sini 3. Okey. So, manakah nilai yang paling besar? Of course lah 5/2 nilai yang paling besar. So, jadi kecerunan AB adalah kecerunan yang paling besar berdasarkan soalan ini. Okey. Now, kita kembali kepada soalan yang kedua, sambungan yang tadi. Tapi soalan yang kedua ni dia nak kecerunan paling rendah. So, dalam nilai yang kamu kira ni, yang mana kecerunan yang paling rendah? Of course lah, kita punya EF sebab nilai dia 1. Kalau nak dibandingkan 3/4, 5/2, 5/3 ni, 1 ni lagi kecil. Okey, so jadi EF adalah kecerunan yang paling rendah. Okey. Clear? Alright. Okey, now kita kembali kepada section yang terakhir, iaitu section C. Soalan section C ni kebanyakan dia adalah lebih kepada soalan hebat. Okey, kamu kena berfikir sedikit dan kamu kena aplikasi semua yang telah kamu belajar selama ini dari form 1 until form sampai sekarang lah kan. Okey. So jadi rajah 1A. Rajah berikut masing-masing menunjukkan seorang kanak-kanak lelaki sedang bermain pampang gelonsor dan seorang lelaki menaiki tangga. Okey. Bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garis PQ dengan garis ST. Seterusnya tulis satu kesimpulan berdasarkan nilai sudut dan kecerunan. Okey, saya rasa soalan ni tak ada masalah bagi kamu semua. Saya tengok kamu boleh buat. Okey, first kita banding kecerunan. Sini 50, sini 60. Of course lah. Kita punya PQ adalah lebih tinggi nilai kecerunan dia kan. Okey, so kita bandingkan kita punya kecondongan. So inclination ni adalah
kecondongan. Okey. PQ is more than inclination compared to ST, suatu markah. Ataupun dalam bahasa Melayu pun tak apa, janji maksud dia sama. Ayat kamu macam mana pun tak apa, janji maksud dia sama dengan jawapan. Okey. So, jadi yang kedua kita bandingkan kita punya kecuraman. Okey, so yang mana lagi curang? Of course lah kalau yang ni lagi condong, of course lah yang ni lagi curam. So, jadi PQ lebih curam berbanding ST. Okey, so jadi conclusion kita boleh buat. Kita punya angle value lebih tinggi akan menghasilkan kecerunan lagi tinggi. Okey, itu sahaja. You get 3 makbul. Okey, good. Okey, now kita tengok pula untuk soalan yang seterusnya, section C. Okey, soalan 2A. Dalam rajah di bawah, AB, AB, BC dan CD ialah garis lurus. Okey, diberi AC sama dengan A, AC sama dengan AB. Okey, nyatakan pintasan X bagi BC. Okey, dia nak pintasan X bagi BC. Mana pintasan X dia? Okey lah, dekat koordinat C ni kan, pintasan X dia. Okey. So, jadi apa yang perlu kamu lakukan di sini adalah, okey, saya lukiskan segitiga yang kecil ni, saya besarkan dekat sini. Okay. Ni adalah A, ni adalah 90 degree, ni adalah kita punya B, dan dia ada koordinat 2, negatif 2, dan kita nak cari C. Okey, ni C. So, kita nak cari pintasan X bagi titik C. Okey, so kalau diberi B kan diberi titik dia 2, negatif 2. Okey, so of course lah sini X, sini Y. So, panjang AB ni adalah 2 unit kan? 2 unit. Okey, kan soalan ni kata AC sama dengan AB. So, of course lah AC sama dengan AB. Of course, AB kita dapat 2 unit. So, of course lah jarak A ke sini adalah 2 juga kan? So, sini adalah 2 unit. Okey, so berapa nilai C? Adakah 2? Kita tak tahu lagi kan? Okey, kita tengok titik A. Kamu rasa titik A ni berapa nilai dia? Kan dia kan garis menegak. Kita tengok titik B. B kan X dia 2. So, of course lah dekat A ni dia pun juga 2X dia. Kenapa dia juga 2? Sebab dia selari dengan paksi Y. Tengok dia kan dia straight line. So, kalau sini X dia 2. So, of course lah nilai A kita ni X dia adalah 2. So, Y dia berapa? Of course lah kosong. Sebab ni kan pintasan X. Dekat A ni ada pintasan X. So, pintasan X kita hanya tahu nilai X. Dan Y tu automatically dia adalah kosong. So, jadi titik A ni kita dapat 2 kosong. So, jadi berapa titik C? 2 ni. Okey, so jadi AC sama dengan sini dah 2. So, tambah lagi 2. So, 2 tambah lagi 2. So, kita dapat 4 unit. So, jadi titik C kita berapa? So, titik C kita dapat 4 kosong. Kenapa kosong? Sebabkan pintasan X. So, pintasan X automatically Y kita kosong. Sini X, sini Y. So, jadi 4. So, jadi 4 lah jawapan dia untuk pintasan X bagi garis lurus BC. Bukan 2. Ada setengah pelajar dia jawab 2. Dia sebab dia tak nampak untuk titik A. Okey. So, soalan ni soalan kebat. So, dia nak kamu berfikir sikit macam mana untuk dapatkan koordinat A. Sebab daripada koordinat B. Kalau sini B, X dia 2. So, automatically A dia 2 juga X. Sebab dia garis lurus. So, jadi nilai dia adalah sama. Okey, so kita dapat pintasan X bagi BC ialah 4. Okey, sebab dia nak dalam bentuk pintasan kan soalan ni, so kena bagilah, bagi tahulah 4, jangan buat 4 kosong. Ni koordinat. Dia nak pintasan. Lainlah kalau dia suruh nyatakan koordinat bagi titik C, baru kita boleh nyatakan 4 kosong.
Tapi ni kan dia nak pintasan X. So, jadi kita buatlah pintasan X bagi BC ialah 4. Okey, good. Okey, jadi sepadan yang ni. Okey. Okey. So, soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. Cari pintasan Y bagi CD. Okey, ni kita punya CD yang panjang sekali. Okey, dekat mana kita punya pintasan Y? Okey, dekat sinilah sebab dia melalui paksi Y. So, jadi ini adalah pintasan Y. Okey, dekat sini. So, macam mana kita nak cari pintasan Y bagi CD? Okey, first, kita dah tahu titik C kita 4, 0. Okey. Apa yang boleh kita buat dekat sini adalah kita cari kecerunan dulu. Okey. So, kita ada titik D. So, titik D negatif 6, 6. So, kita cari kecerunan MCD. Kita boleh cari kecerunan CD. Okey, ni X1, 2, Y2, X1, Y1. So, kita punya formula macam biasa guna formula yang koordinat Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So, Y2 kita 0 tolak 6. Okey, so X2 kita 4. X1 negatif 6 tolak 6 kan. Okey, 0 tolak 6 negatif 6. 4 tolak negatif 6. So, jadi 10. 10 negatif positif. So, sini kita punya kecerunan kita boleh bahagi 6 bahagi 10. 3/5. So, kita dapat negatif 3/5. Okey. So, bila kita dapat kecerunan CD, so kita boleh cari kita punya pintasan Y. So, kita guna balik formula kecerunan pintasan. Okey, kan kita dah ada intercept sini kan, intercept X. Ni kan intercept Y. So, kecerunan dia guna kecerunan yang kita dapat tadi. Negatif 3/5. Negatif Y ni kita nak cari. X dia ni kita guna yang titik C, iaitu 4. Okey. So, apa yang perlu kita lakukan dekat sini? Sini kamu punya kemahiran algebra. So, kita ni kan negatif Y/4. So, kita pindahkan 4 ni ke sebelah kiri. So, dia dekat sini bahagi. Kita pindah ke sana. Dia jadi darab. So, jadi negatif 3/5. Kita boleh darabkan dengan 4 sini. Jadi negatif Y. Kita kira kat sebelah sini pula. Okey, so negatif 3/5 darab 4. Berapa kita dapat? Okay, kita guna je kalkulator kita. Okey. Negatif 3/5 darab 4. Kita dapat negatif 2.4. So, kat sini kita dapat negatif 2.4 sama dengan negatif Y. Okey, hari tu kan dalam kelas hari tu saya kata jangan tinggalkan negatif Y sebagai jawapan akhir. So, hari tu kan saya dah bagi tahu kamu kan jangan tinggal jawapan dalam negatif Y kan. So, jadi kita jadikan negatif Y ni sebagai positif. So, kalau kita nak jadikan dia positif, so kita kena darab kiri dengan kanan adalah darab dengan negatif. Kita darabkan dengan nilai negatif, iaitu negatif 1. Kiri kanan darab negatif dan kiri pun kita darab negatif. So, sini negatif kita jadi positif 2.4 dan kita dapat negatif. So, kita dapat nilai Y positif. So, jadi kita punya pintasan Y bagi CD ialah 2.4. Kita punya pintasan Y untuk garis lurus CD. Okey, clear? Ni kamu punya kemahiran algebra ya. Jangan lupa macam mana kita nak jadikan negatif Y ni positif. Kita darabkan dengan negatif 1 sebelah kanan dan negatif 1 darabkan dengan negatif 1 sebelah kiri. Okey, good. Okey.
So, kita tengok pula untuk soalan yang ketiga. Okey, so jadi yang ni sepadan lah kan. Okey. Okey. Oh, syok sangat memadam ya. Okey. So, soalan 3. Titik P dan titik Q terletak pada garis lurus yang sama dengan keadaan kecerunan ialah -3/4. Okey, so kita tulis kecerunan PQ sama dengan -3/4. Dan koordinat P adalah 8, -4 jika Q ialah pintasan Y. Okey, so dia dah bagi tahu Q adalah pintasan Y. Okey, kalau pintasan Y, so kita boleh kenal pasti titik Q. So, of course lah nilai X kita kosong sebab pintasan Y. So, jadi kita kena cari apa-apa je nilai Y yang berkemungkinan. So, cari koordinat Q. Okey, so dia suruh cari koordinat Q. Maksudnya dekat sini dia suruh kita cari nilai Y dekat koordinat Q. Okey, so jadi kita diberikan. Okey, dia kata P 8 -4 dia adalah garis lurus PQ. Okey, dia adalah garis. Okey, sorry. Dia adalah garis lurus dengan PQ. Okey, so let's say Q kita dekat sini kita tahu kosong sebab dia kata Q tu adalah pintasan Y. So kita kena cari nilai Y yang pada titik Q. Okey, so jadi apa yang perlu kita buat kan dia diberi soalan ni diberi dalam bentuk koordinat. So kita guna formula kecerunan yang koordinat. Okey, so jadi Y2 tolak Y1 macam biasa. X2 tolak X1. Okey. So, Y2 kita, okey kita anggap sini Y2 tolak. Okey, sorry, X2. Sorry, bukan tolak X2 ni. Y2 ni X1, Y1. Okey, sorry. Okey, Y2 kita adalah -4. Y1 kita adalah Y. So, yang kita nak cari. Okey, Y kita yang ni adalah okey, X2 kita adalah 8 dan X1 kita adalah kosong. Okey, so kecerunan kita telah diberi -3/4. Okey, so -3/4. Okey, -4 tolak Y kita tak boleh buat apa-apa. Okay, biarkan je salin balik. 8 tolak kosong adalah 8. Okey, so jadi ni kita naikkan 8 ke sebelah kiri. 8 dekat sini dia bahagi pindah ke sebelah kiri dia jadi darab. Okey, sambung dekat sini -3/4 darablah 8. Okey, so dia sama dengan -4 tolak Y. So kita boleh gunakan kalkulator. -3/4 darab 8. So kita dapat -6. Okey, so pindahkan -4 ke sebelah kiri. So dia jadi positif kiri belah pindah ke sebelah -4 dari sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri dia jadi positif Y. Okey, so -6 tambah 4 -2. So macam yang soalan tadi saya cakap jadikan dia positif. So kita darab kiri dengan kanan. Okey, yang ni sesambung dekat pengiraan sini. Kotak ni. So jadikan dia positif. So nilai Y dia adalah 2 untuk titik Q. So jadi titik Q kita adalah tadi yang kita dah cari kosong Y. So kita dah dapat Y kita ni adalah 2. So ni still kosong sebab dia pintasan Y. So kita dapat 0, 2. So sebab itulah jawapan dia adalah 0, 2. Okey. Okey, faham? Okey, good. So hari tu kan saya dah bagi tahu kamu kan jangan tinggal jawapan dalam negatif Y kan. So jadi kita jadikan negatif Y ni sebagai positif. So kalau kita nak jadikan dia positif, so kita kena darab kiri dengan kanan.
adalah darab dengan negatif. Kita darabkan dengan nilai negatif, iaitu negatif 1. Kiri kanan darab negatif dan kiri pun kita darab negatif. So sini negatif-negatif kita jadi positif 2.4 dan kita dapat negatif-negatif. So kita dapat nilai y positif. So jadi kita punya pintasan y bagi C D ialah 2.4. Kita punya pintasan y untuk garis lurus C D. Okey, clear. Ni kamu punya kemahiran algebra ya. Jangan lupa macam mana kita nak jadikan negatif y ni positif. Kita darabkan dengan negatif 1 sebelah kanan dan negatif 1 darabkan dengan negatif 1 sebelah kiri. Okey, good. Okey. So, kita tengok pula untuk soalan yang ketiga. Okey, so jadi yang ni sepadan lah kan? Okey. Okey. Oh, syok sangat memadam ya. Okey. So, soalan 3. Titik P dan titik Q terletak pada garis lurus yang sama dengan keadaan kecerunan ialah negatif 3/4. Okey, so kita tulis kecerunan PQ sama dengan negatif 3/4. Dan koordinat P adalah 8, negatif 4. Jika Q ialah pintasan Y. Okey, so dia dah bagi tahu Q adalah pintasan Y. Okey, kalau pintasan Y, so kita boleh kena pasti titik Q. So, of course lah nilai X kita kosong sebab pintasan Y. So, jadi kita kena cari apa-apa je nilai Y yang berkemungkinan. So, cari koordinat Q. Okey, so dia suruh cari koordinat Q. Maksudnya dekat sini dia suruh kita cari nilai Y dekat koordinat Q. Okey, so jadi kita diberikan. Okey, dia kata P 8 negatif 4 dia adalah garis lurus PQ. Okey, dia adalah garis. Okey, sorry. Dia adalah garis lurus dengan PQ. Okey, so let's say Q kita dekat sini kita tahu kosong sebab dia kata Q itu adalah pintasan Y. So kita kena cari nilai Y yang pada titik Q. Okey, so jadi apa yang perlu kita buat kan dia diberi soalan ni diberi dalam bentuk koordinat. So kita guna formula kecerunan yang koordinat. Okey, so jadi Y2 tolak Y1 macam biasa. X2 tolak X1. Okey. So, Y2 kita, okey kita anggap sini Y2 tolak. Okey, sorry, X2. Sorry, bukan tolak X2 ni. Y2 ni X1, Y1. Okey, sorry. Okey, Y2 kita adalah negatif 4. Negatif 4. Y1 kita adalah Y. So, yang kita nak cari. Okey, Y kita yang ni adalah okey, X2 kita adalah 8 dan X1 kita adalah kosong. Okey, so kecerunan kita telah diberi negatif 3/4. Okey, so negatif 3/4. Okey, negatif 4 tolak Y kita tak boleh buat apa-apa. Okey, biarkan je salin balik. 8 tolak kosong adalah 8. Okey, so jadi ni kita naikkan 8 ke sebelah kiri. 8 dekat sini dia bahagi pindah ke sebelah kiri dia jadi darab. Okey, sambung dekat sini negatif 3/4 darablah 8. Okey, so dia sama dengan negatif 4 tolak Y. So kita boleh gunakan kalkulator. Negatif 3/4 darab 8. So kita dapat negatif 6. Okey, so pindahkan negatif 4 ke sebelah kiri. So dia jadi positif kiri pindah ke sebelah negatif 4 dari sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri dia jadi positif. Negatif Y. Okey, so negatif 6 tambah 4 negatif 2.
So macam yang soalan tadi saya cakap, jadikan dia positif. So kita darab kiri dengan kanan. Okey, yang ni sesambung dekat pengiraan sini. Kotak ni. So jadikan dia positif. So nilai Y dia adalah 2 untuk titik Q. So jadi titik Q kita adalah tadi yang kita dah cari kosong Y. So kita dah dapat Y kita ni adalah 2. So ni still kosong sebab dia pintasan Y. So kita dapat 0, 2. So sebab itulah jawapan dia adalah 0, 2. Okey. Okey, faham? Okey, good. Okey, kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, kita gunakan teorem Pythagoras. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So kita boleh C ni kita nak carilah kan B ke C. Okey, so A ni A kuasa 2 ni kita punya sinilah kan, kita sini A, sini B dan sini C. Okey, so A kuasa 2 tambah yang bawah ni B kuasa 2. So sama dengan C kuasa 2. Okey, kita gunakan kita punya kalkulator. 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So kita dapatlah 8. So kat sini kita dapat 8. Okey, sorry. Okey, so jadi saya akan sambung dekat pengiraan. Kita buanglah yang ni kan, sebab kita dah belajar yang ni. Okey. So kita sambung dekat sini lah. Saya buat kotak supaya tak mengelirukan. Okay, so jadi C kuasa 2 kita dapatlah 8 kita kena clear tadi. So kuasa 2 pindah ke sebelah kanan jadi punca. So punca 8 kita berapa? Punca 8. So punca 8 kita dapat. Okey, ambil 2 tempat perpuluhan. Kita bundarkan 8 ni jadi ke sini. Kedua ni so jadi 3 lah kan. So jadi 2.83. So jadi kita buat sini 2.83 unit. So jadi C ni mewakili jarak B ke C. So jadi BC kita sama dengan 2.83 unit. Okay, itu adalah jawapannya. Okay, clear. Alright, good. Untuk soalan C ni saya rasa tak ada masalah. Kamu boleh kenal pasti kita punya pintasan X dan pintasan Y. So kita punya pintasan Y adalah 9 dan kita punya pintasan X adalah negatif 4. Okay, that's all untuk soalan C. Okay. And then kita pergi ke soalan yang terakhir, iaitu soalan D. Okay, soalan terakhir ni pun tak ada masalah. Berdasarkan rajah di bawah, hitung nilai P. Okay, cara untuk kita hitung nilai P. Okay, so diberi kita punya pintasan Y kita sama dengan P, pintasan X kita 5. Diberi kecerunan sama dengan 3. So kita guna teruskan soalan ni diberi dalam bentuk pintasan. So kita guna formula kecerunan pintasan. Iaitu kecerunan sama dengan negatif Y over X. So negatif kita punya nilai Y adalah P. State dia P sebab kita nak cari kecerunan dia telah beri. Iaitu 3 dan X kita ialah 5. Pintasan kita. So 5. So 5 ni yang bahagi pindah ke sebelah kiri dia jadi dah darab 3 darab 5 sama dengan negatif P. So jadi dekat sini 15, so sini jadi negatif P. So saya dah bagi tahu jangan tinggalkan jawapan dalam bentuk negatif P. So kita darab dengan negatif 1 sebelah kiri darab dengan negatif. Darab dengan negatif 1 sebelah kiri dengan kanan. So sini negatif darab positif. Negatif 1 darab 15, so jadi negatif 15. So negatif P darab negatif 1 jadi positif P. So jadi kita dapat nilai P kita sama dengan negatif 15. Jawapan dia. Okey, setakat itu sahaja video teacher learning kita. Okay, so harap you enjoy this video and please make your more practice and do some exercise. And please study di video ni, dia sangat-sangat penting kepada kamu. Okay, itu sahaja daripada saya. And good luck and thank you. Alright.